محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسك عن الشر فإنها صدقة. أو كما قال. حديث صحيح متفق عليه. Daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ala kulli muslim sadaqah. Nabi pada satu hari dia kata dekat sahabat-sahabat yang ada depan dia, Nabi kata, hendaklah setiap orang Islam itu biasakan diri bersedekah. Nabi kata macam tu. Nabi kata kita orang Islam ni bagi biasa menghulurkan sedekah. Tak boleh banyak sikit. Biasakan tangan kita ni bagi sesuatu pada orang. Satu orang sahabat tanya Nabi, dia kata, ara'aita in lam yajid? Dia kata, apa pendapat tuan kalau sekiranya dia tak ada benda nak bagi ke orang? Maksudnya dia orang susah. Bila Nabi kata sebagai orang Islam biasakan diri bagi sesuatu pada orang, sedekah, hadiah. Dia kata kalau tak ada macam mana? Bukan tak mau bagi, tak ada. Kalau kita tak ada apa, nak bagi apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsah wa yatasaddaq. Nabi kata kalau tak ada, carilah kerja apa-apa. Nabi kata ya'malu biyadaihi, carilah kerja apa-apa dengan menggunakan dua tangan. Fayanfa'u nafsah, bila kita ada kerja, kita ada pendapatan itu memberi manfaat kepada diri kita sendiri. Wa yatasaddaq, Nabi kata bila sudah ada pendapatan, bersedekahlah. Nabi kata begitu. Bila Nabi kata orang Islam kena biasakan diri bagi sedekah. Satu orang kata, kalau dah tak ada apa nak bagi, macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, kerjalah. Bila kita buat kerja, kita akan dapat sesuatu. Sesuatu yang kita dapat tu manfaat untuk kita, dan selebihnya sedekah. Nabi kata. Kata dia ni, ara'aita illam yastati'? Dia kata, ya Rasulullah, apa pendapat tuan kalau sekiranya saya tak mampu kerja? Saya orang tua misalnya, saya orang sakit misalnya, saya tak boleh nak kerja. Jadi tak boleh nak kerja, tak ada pendapatan, tak boleh nak sedekah. Macam mana pula kes yang macam ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, yu'inu al-hajah al-malhuf.
Nabi kata kalau tak boleh bagi apa-apa, tolong orang yang berhajat. Tolong dalam bentuk yang tak bagi apa. Tolong seronokkan hati dia, misalnya. Tolong. Kalau boleh tolong, guna kedarat, guna tenaga, tolong cara guna tenaga. Kalau sampai nak guna tenaga pun tak boleh, tolong bagi dia seronok dengan kita. Tolong orang yang berhajat. Kata laki-laki itu, ara'aita illam yastati'. Dia kata kalau tu pun tak mampu, macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, ya'muru bil ma'ruf awil khair. Nabi kata suruh orang buat baik. Tapi nak tolong orang pun tak mampu, anjurkan orang buat baik. Kata laki-laki itu, ara'aita illam yaf'al. Dia kata, ya Rasulullah, kalau tu pun tak mampu, macam mana? Nak jumpa orang, nak anjurkan orang buat baik pun tak mampu, macam mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, yumsiku 'anil syar. Nabi kata, tak usah buat jahat. Tapi semua tak boleh. Nak bagi sedekah pun tak boleh, bagi tak ada apa. Nabi kata kalau begitu pergi kerja bagi dapat pendapatan. Dengan pendapatan tu kita pun senang. Kita tak gaduh hidup kacau minta tolong orang. Bahkan kita sendiri boleh tolong orang kalau kita ada pendapatan. Yang tu pun tak mampu. Nabi kata kalau tak mampu juga, cubalah tolong orang yang berhajat. Macam mana bentuk pertolongan pun buatlah. Nama kata kita tolong orang, setidak-tidaknya tolong gembirakan hati orang. Dia kata kalau tu pun tak mampu, macam mana? Nabi kata la ni lagu ni lah, suruh orang buat baiklah. Dia kata kalau tu pun tak mampu, macam mana? Nabi kata lagu ni lah, tak usah buat jahat lah. Nabi kata fa innaha sadaqah. Nabi kata tak buat jahat pun serupa macam bersedekah juga. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Islam adalah agama yang mau baik, jahat tak mau. Simple saja. Islam ni adalah satu agama yang dia mau baik. Apa juga benda yang membawa kepada baik, Islam mau. Tak baik, Islam tak mau. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Muhammad ataupun Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi arba'una khaslah a'laha manihatul 'andi. Ma min 'amil ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha تصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata arba'un khaslah. Nabi kata ada 40 jalan kalau nak buat baik. Yang kata buat baik ni dalam hidup kita ni, kalau kita nak buat baik, dia ada 40 jalan. Bukan 40, maksudnya banyak. Itu maksud hadis. Hadis kadang-kadang bila dia sebut banyak ni, dia sebut angka 40, dia sebut, bukan maknanya angka tu, tapi makna dia banyak. Nak habaq kata buat baik ni banyak cara dia ada. Nabi kata arba'una khaslah, ada 70 cara kalau satu orang nak buat baik. Nabi kata a'laha manihatul 'andi. Hak paling best sekali kalau sekiranya kamu ada manihah. Manihatul 'andi bahasa Arab maksudnya kambing betina yang boleh perah susu. Orang Arab dulu dia bela kambing, dalam banyak-banyak kambing dia tu ada kambing betina yang ada susu. Salah satu jalan orang Arab buat baik ni apa dia? Dia bagi kambing tu dekat orang miskin. Orang miskin ambil, buat balik kambing yang kata manihatul 'andi. Kambing betina yang susu cekang ni. Ambil, buat balik, perah susu tu, minum, lepas tu kambing tu main hantar balik. Nabi kata itu paling baik kalau boleh buat.
Nabi kata, ma min amil ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahul jannah. Nabi SAW kata, mana-mana orang yang buat satu aja daripada 40 jalan kebaikan ni, dia buat satu aja, dan dia buat tu raja'a thawabiha, dia mengharapkan pahala Allah. Satu orang ni dia pilih satu benda baik, dia buat satu benda baik. Apa dia? Dia main masjid, dia kutip hijab. Tu aja. Konsisten hari-hari. Tak ada siapa suruh, tak ada siapa bagi elang dekat dia, tak ada apa. Dia buat ni semata-mata kerana mengharapkan thawab ataupun pahala daripada Allah. Dia main masjid agak-agak dalam pukul 7 dia sampai dah, lagi setengah jam nak masuk maghrib. Dia ambil penyodok dengan tu, dia tengok tak mana tertib cicak, dia kutip, dia pergi buang. Benda tu dia kontrak, dia buat. Ataupun satu orang, ada kawan saya seorang dulu, Chief ADO di Nibong Tebal. Masa saya kerja di Nibong Tebal dulu, dia Chief ADO pembangunan di sana tahun 80-an. Satu Chief ADO, kalau turun kampung, JKK panggil tuan. Kalau dia turun kampung, JKK nampak ya tuan. Kalau ada derian, nak bagi derian. Kalau ada cepedak, nak bagi cepedak. Pasal tuan. Duduk satu taman dengan saya, taman kami ada satu surau. Dia dalam pukul 6.45 dia sampai surau. Kerja dia satu je. Dia masuk toilet, dia cuci. Kerja dia yang tu je. Dia tak mau berebut benda lain. Kau nak berebut nak jadi imam pun dia tak mau. Nak berebut apa, tak mau. Dia ambil satu je. Untuk surau tu dia ambil satu je. Apa dia? 6.45 dia nanti sampai, dia pergi cuci bilik air semua. Bilik air, toilet, tandas, jamban ni semua dia cuci semua air bagi bersih. Dia lepas satu perfume di situ. Hari-hari dia buat macam tu. Siapa pun tak tahu. Agak-agak pukul 7 lebih-lebih sikit, orang duk mula mai, dia dah habis kerja dah. Dia pergi masuk baca Quran sikit, dia zikir. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang tahu apa ganjaran untuk dia. Maknanya dalam banyak-banyak benda yang benda kebaikan, pintu-pintu kebaikan ada ni, ambil satu je. Tapi konsisten. Ada satu orang dia tengok masjid kampung dia. Dia tengok masjid kampung dia lama, dia beritahu. Dia kata lah macam ni, aku tiap-tiap bulan aku bagi 100. Tapi aku mau 100 ni guna buat bayar elektrik. Ada kata bil elektrik masjid kita 150. Tak apalah, 50 lagi yang ambil lah tahun pun. Aku punya bahagian 100. Sebulan 100. Dalam mesyuarat jawatan kuasa pun tak payah beritahu. Kata aku yang duk bagi. Pasal apa? Dia mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ganjaran dekat dia. Satu kebaikan dia Allah. Tuan-tuan, benda tu nampak kecil. Akhirat itu nampaklah banyak mana penilaian Allah pada amal baik yang dia buat. Maka dalam hadis yang kita baca ni, Nabi SAW beritahu macam tu. Nabi kata arba'un khaslah. Ada 40 cabang, 40 jalan, 40 pintu kalau nak buat baik. Paling tinggi, paling bagus, Nabi kata kalau siapa ada manihatul anzi, ada kambing betina yang ada susu, bagi pergi dekat orang miskin untuk perah minum susu tu. Lepas tu mereka pulang balik kambing tu dekat kita. Itu paling baik. Nabi kata, tapi siapa-siapa di antara kamu yang buat satu daripada benda baik ni, tak kira apa. Satu benda kamu ambil dan kamu buat, kamu jadikan dia sebagai amalan baik yang kamu buat hari-hari. Dan kamu mengharapkan thawab, pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tasdiqa maw'udih. Nabi kata, dan kamu membenarkan janji Allah. Dia percaya. Aku buat ni, aku percaya kata ada pahala di sebalik yang aku buat. Aku percaya. Dia percaya kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, satu saja aku nak bagi tahu, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, melainkan Allah jamin syurga untuk dia. Nabi kata, lain aku tak mahu abang. Banyak-banyak ni cerita pahala berapa puluh, pahala berapa ratus, pahala berapa ribu, semua tak mahu abang. Aku beritahu satu je, illa, melainkan orang yang cari satu benda baik dan dia buat benda tu sungguh-sungguh sampai habis umur dia buat benda tu, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, dengan apa yang dia buat tu Allah janji syurga untuk dia. Nabi kata, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis riwayat daripada Abil Munzir radhiyallahu anhu. Abil Munzir ni kunyah dia, nama dia Ubay bin Ka'ab. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kata dia, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la takhti'uhu salah. Faqila lahu law ishtarayta himara tarkabuhu fi adh-dhalma'i wa fi ar-ramda. Faqala ma yasurruni anna manzili ila janbi al-masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dhalika kullah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kata dia, ada satu orang laki-laki, la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu, yang setahu aku tak ada orang yang rumah lebih jauh daripada rumah dia ni dengan masjid. Ubay bin Ka'ab kata, ada satu laki-laki yang aku rasa rumah dia lah paling jauh sekali daripada masjid, tak ada orang lain dah lebih jauh daripada tu. Wa kana la tukhti'uhu salatun, tapi dia ni, Ubay kata, sembahyang jemaah tak pernah miss. Masjid dengan rumah dia lah paling jauh dalam qaryah tu, dia ujung qaryah. Tapi satu, kata Ubay bin Ka'ab, la tukhti'uhu salat, salat jemaah ni tak miss. Tiap-tiap waktu dia ada di masjid. Orang tak kenal dia siapa, sampai dalam hadis ni pun tak bagi tahu nama siapa. Makna kata dia bukan satu orang yang ma'ruf, bukan satu orang yang dikenali oleh orang ramai, tapi Tuhan kenal dia. Syok tuan, kalau kita dapat jadi macam tu, syok. Biar orang tak kenal kita tak apa, Allah kenal kita. Tak ada guna kita jadi satu orang yang semua orang kenal kita, Allah tak mau tengok muka kita. Oh, tak apa, kita jadi Mr. Nobody. Dalam masyarakat ni, kita Mr. Nobody. Yang kalau ada mesyuarat, kita main pun tak ada untung apa, kita tak main pun orang tak peduli. Tak apa, kalau kita jadi macam tu pun tak apa. Allah kenal kita cukup. Sebab Allah kenal kita, berarti kita ada satu benda baik kita buat dan kita konsisten. Kita istiqamah di atas satu benda baik itu. Allah kenal kita, itu jauh lebih baik daripada kita jadi orang yang terkenal di mata masyarakat. Allah tak mau tengok muka kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ubay bin Ka'ab kata, ada satu rajul, ada satu laki-laki yang setahu aku dialah orang paling jauh daripada masjid kita ni. Tapi satu benda yang aku boleh kesan pada dia ni, sembahyang jemaah tiap-tiap waktu di masjid. Faqila lahu, maka dikatakan kepada dia, ada orang perasan tentang dia ni, rumah punya jauh, tiap-tiap waktu main masjid. Zuhur panas terik pun dia main sembahyang di masjid. Main musim sejuk, petang segedik-gedik pun dia main sembahyang di masjid. Orang perasan tentang dia ni. Satu hari orang kata dekat dia, law ishtaraita himara tarkabuhu fi dhalma wa fi ramda. Satu orang main kat dia kata, tuan, awak tuan tak beli himar, tak beli kaldai ekor. Kalau ada kaldai, senang bagi tuan nak main daripada rumah yang jauh tu, nak main masjid. Lebih-lebih lagi ketika walma, ketika malam gelap, duduk jalan tak tahu apa, ada atas tanah, naik keldai tu selamat sikit. Ataupun firramba, ataupun waktu panas rembang, tuan naik keldai tak letih sangat sebab nak main tu jauh. Awak tuan tak beli keldai ekor, guna keldai tu untuk nak main ke masjid. Faqala, jawab dia kata, man yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Dia kata, kalau aku dapat tawaran rumah tepi masjid, aku tak seronok. Dia kata, kalau sekiranya ada siapa-siapa main offer dekat aku, nah ambil satu rumah sebelah masjid ni, kerana hang ni nampak tiap-tiap hari duk main jemaah di masjid, aku bagi dekat rumah sebiji dekat dengan masjid, mudah hang nak main jemaah. Kalau itu ditawarkan kepada aku,
ma yasurruni. Itu tak menggembirakan aku. Aku tak mau rumah dekat dengan masjid. Inni uridu an yuktaba li mamsyaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Aku mau supaya tiap-tiap langkah aku main masjid ni Allah kira dekat aku. Dan aku tiap-tiap langkah balik ke rumah Allah kira dekat aku. Aku mau yang tu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cerita kata nak main dengan kaldai, nak main dengan kenderaan apa semuanya, aku tak mau. Biar aku berjalan tak apa. Sebab aku mau tiap-tiap langkah aku tu Allah nilai aku. Dia jawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni orang pergi habang dekat Nabi. Nabi bersabda. Nabi kata qad jama'allahu laka dzalika kullah. Nabi kata Allah bagi kat dia apa juga yang dia mahu. Allah bagi kat dia. Nabi dengar cerita ni, satu orang ni duduk rumah paling jauh daripada masjid, salat jemaah tak pernah miss, berjalan kaki mai tak kira musim apa, musim panas ke, musim sejuk ke, tengah malam gelap ke, dia berjalan kaki seorang dia nyong mai masjid. Orang tanya dia, awak tak mau cari satu kenderaan keldai ke apa ke buat kemudahan main masjid? Dia kata tak mau, aku mau satu aja. Aku mau Allah nilai langkah-langkah aku main masjid dan langkah-langkah aku balik masjid. Kalau Allah bagi hak tu kat aku, segala-galanya dah bagi aku. Nabi dengar cerita dia ni, Nabi kata apa? Nabi kata qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah Subhanahu wa ta'ala himpunkan apa juga yang hama Allah bagi dekat Nabi kata dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah dirahmati Allah sekalian, itu juga pintu kebaikan. Jadi cerita kata nak buat baik ni banyak tu ada. Tepi kita, depan belakang kita, semua pintu kebaikan tu ada banyak. Tapi kenapa kita selalu pilih kejahatan untuk kita buat, sedangkan kebaikan tu ada terbentang di depan mata. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 5. Bahrul Mazi jilid 5, muka surat 5. Muka surat 5, masalah dia kata seruan yang tiada kedengaran bagi anak Adam di dalam bulan puasa. Jadi bulan lepas kita dah baca dah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Yang kita baca pada 2 bulan lepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ni, Nabi kata apa? Apabila mai sahaja bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ikat segala jin dan syaitan. Jadi kita dah baca huraian dia panjang 2 bulan lepas. Dan juga pintu neraka dikunci. Allah tak buka pintu neraka sepanjang Ramadan. Kemudian kita dah baca juga pintu syurga dibuka luas sepanjang bulan Ramadan dan tidak ditutup satu pun daripada pintu-pintu syurga. Kita dah baca huraian dia pada 2 bulan lepas. Malam ni dia kata seruan yang tiada kedengaran bagi anak Adam dalam bulan puasa. Dia nak abang kata dalam bulan puasa ada seruan dari langit yang kita tak dengar, tapi kita tahu apabila Nabi bagi tahu kat kita. Baik, apa cerita dia? Maka di dalam bulan puasa itu ada seruan yang tidak dengar pada anak Adam, tetapi dia khabarkan dan diberitahukan kepada manusia, akan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu tiada didiamkannya manakala seru itu tiada kedengaran. Itu dia. Yang kata kita manusia ni kita tak dengar, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kita, kata ada seruan di sepanjang bulan puasa itu. Dan iaitu telah diwakilkan Allah akan malaikatnya seru pada tiap-tiap malam bulan puasa, memanggil hambanya supaya buat taat dan menjauhkan daripada maksiat. Seruan tu duk bunyi tiap-tiap malam bulan puasa, ada suara duk bunyi, telinga kita tak dengar. Cerita tentang seruan duk bunyi telinga tak dengar ni bukan satu hadis, banyak hadis. Di antaranya apa? Cerita mayat. Waktu orang duk usung mayat kita nak pergi ke kubur tu, waktu tu kita tu ada dalam usungan, di atas usungan tu kita ni duk kata.
Kita tanya, aina tazhabuna biha? Kemana hampa semua nak bawa aku pergi? Duk tanya ni hampa nak bawa aku pergi mana? Hampa nak bawa aku pergi mana? Kita duk tanya tu. Allah kata apa? Semua makhluk dengar kecuali manusia. Suara kita ni, kita dah mati dah ni, duk atas usungan tu, kita duk tanya ni, hampa nak bawa aku pergi mana? Hampa nak bawa aku pergi mana? Hampa nak bawa aku pergi mana? Kita duk cakap tu, orang hak duk usung tepi kita, telinga dia duk tepi kita, tak dengar. Tapi dalam hadis Nabi kata apa? Lain daripada manusia, Allah buka hijab, semua dengar. Ayam, itik, lembu, kerbau, kambing, kucing, ada ni semua dengar. Duk dengar bunyi daripada atas usungan tu. Suara kita tu bercakap ni. Benda ni diraihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada manusia, tapi diperdengarkan kepada makhluk lain daripada manusia. Demikian hal dengan bulan puasa. Bila mai bulan puasa, Allah suruh malaikat berseru, dan seruan yang malaikat buat tu kita tak dengar, tapi Nabi SAW bagi tahu dekat kita, kata bulan puasa malaikat tu seru atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. So dia kata apa? Demikian kata hadisnya, wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil. Dan menyerulah suara yang menyeru tu, wahai orang yang menuntut kebajikan, mailah kalian kamu kerjakan kebajikan pada masa yang berkah ini. Suara tu duk bunyi malam-malam. Tuan-tuan bayangkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala angkat hijab yang mendindingi pendengaran kita, kita dengar suara tu macam mana jadi? Saya mulai masjid penuh setiap malam. Kan? Baru nak terlelap lena pukul 3. Ya baghiyal khair. Dia bunyi lagu tu. Tak tunggu dah tuan-tuan. Allah tutup. Telinga kita tak dengar benda tu. Tapi Nabi beritahu. Kita baca hadis. Kita tahu benda ni pun tak ada kesan dekat kita. Itu dialah bejatnya manusia ni sampai macam tu sekali. Jadi bagi tahu dekat kita di sini, surah tu kata apa? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang nak cari kebaikan, mailah sekalian kamu buat kebaikan pada masa yang penuh berkah ini. Kata surah tu lagi, wa ya baghiyash syarr aqsir. Dia kata, wahai orang yang nak buat jahat, tinggalkanlah jahat di bulan puasa yang berkah ini. Surah tu sebut dua benda. Wahai siapa-siapa yang nak buat baik, cepat-cepat buat. Ramadan nak habis sikit hari lagi. Wahai orang yang ada ingat nak buat jahat, aksir. Dia kata stop daripada buat jahat. Hormat bulan Ramadan yang mulia ini. Suara tu duk bunyi malam-malam. Dan biarlah sungguh-sungguh kamu menjauhkan kejahatan itu, serta kerjakanlah sebanyak-banyaknya kebajikan itu. Dan apabila sudah mengetahui akan anak Adam akan seruan itu, maka janganlah tidak ingat akan seru dan lalai daripada menjunjungnya. Itu dia. Dia kata dah kita tahu, kita dah baca hadis ni malam ni, kita dah tahu, jangan buat balik lagi. Ramadan nak kita terima ni mungkin yang penghabis. Mungkin yang penghabis. Mungkin tak dah kita Ramadan akan datang. Mungkin benda ni segalanya ada kemungkinan. Kita tak tahu Tuhan nak ambil kita bila. Umur 30 Tuhan boleh ambil. Umur 50 Tuhan boleh ambil. Tuhan boleh ambil bila-bila masa. Jadi kalau ni peluang doa ada depan mata, Ramadan doa ada depan mata, grab peluang doa ada tu. Janganlah lepas peluang ni, sebab tak tahu dan kada Ramadan yang akan datang kita nak jumpa. Kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak lalai dia dan tidak lupa dia akan apa-apa suatu. Maka siapa buat lupa kemudian daripada tahu, maka tentulah mustahak terima balasan kerana menyalahi seruan itu. Kita dah tahu, kita buat tak tahu, kita berdosa di depan Allah. Kita berdosa di depan Allah. Masalah dia kata pemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka. Ini dia cerita. Dalam bulan puasa juga Nabi SAW bagi tahu dekat kita, dia ada apa dia panggil? Amnesty ke? Ataupun dia panggil pardon ke Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam dalam negara-negara di seluruh dunia, sempena dengan birthday raja ke apa ke semua, dia ada pengampunan kepada orang salah yang tertentu. Dia dijatuhi hukuman katalah penjara 20 tahun.
sempena dengan birthday Sultan negeri itu. Pihak penjara ada mencadangkan kepada Sultan, ini nama pesalah-pesalah ni yang didapati berkelakuan baik selama tempoh di penjara. Kemukakan kepada Sultan, kok Sultan nak bagi pengampunan. Bila Sultan bagi pengampunan, mereka ni dibebaskan sebelum tarikh yang sepatutnya mereka bebas. Manusia buat macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala juga ada buat macam ni. Allah pun ada juga. Bila? Ramadan. Bila mai bulan Ramadan, ada beberapa orang yang bersalah, dimerdekakan mereka daripada api neraka. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada beberapa banyak hamba yang taat kepada Dia dan telah dimerdekakannya daripada api neraka. Kerana ketaatan dia, Tuhan lepaskan dia daripada neraka. Dimerdekakan dia pada tiap-tiap malam bulan puasa. Dimerdekakan dia pada tiap-tiap bulan Ramadan, pada tiap-tiap tahun. Adapun memerdekakan Allah pada tiap-tiap malam bulan puasa itu, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, walillahi utaqahu minan nar wa zalika kulla lailah. Dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada beberapa banyak pemerdekaan daripada api neraka. Dan bermula yang demikian itu berlaku dia pada tiap-tiap malam. Bulan puasa, kalau kata 30 hari, 30 malam, ada saja orang yang dimerdekakan, dilepaskan daripada kena api neraka. Ada saja orang yang mendapat peluang itu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib dan telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Tengok muka sebelah. Dia kata, maka merdeka hamba Allah daripada api neraka itu adalah atas beberapa sebab taat. Dan bagi Allah Ta'ala itu ada merdeka dengan sebab mengesahkan Allah. Satu, kita tak ada syirik dengan Allah. Itu syarat dia. Dan ada dengan sebab salat. Ada orang yang Allah merdekakan dia daripada api neraka. Pasal apa? Pasal semayang. Dia ahli semayang. 5 waktu tu memanglah, itu tak payah cakap. Yang kata ahli semayang ni bukan semayang 5 waktu yang fardu tu saja. Hak sunat ni dia tak lepas. Hak sunat ni dia tak lepas. Sunat rawatib dia tak lepas. Walau semayang di rumah. Kita kadang-kadang sunat rawatib ni kita rajin buat di masjid. Bila kita main masjid, kita rajinlah buat qabliyah ba'diyah di masjid. Walhal rawatib Nabi di rumah. Nabi SAW sunat rawatib Nabi buat di rumah. Rumah Nabi tepi masjid. So Nabi buat di rumah. Dan Nabi kata, la taj'alu, jangan kamu jadikan buyutakum, rumah kamu ni kubur, sebagai kubur. Maksud dia apa? Maksud dia rumah ni jangan bagi mati. Maksud dia apa? Maksud dia rumah ni kena ada ibadat di dalam dia. Maksud dia apa? Maksud dia buatlah sembahyang sunat di rumah, supaya rumah tu hidup. Dan rumah tidak jadi kubur, tidak jadi rumah yang mati. Rumah kita tu kena ada ibadat dalam dia, kena ada baca Quran dalam dia, kena ada sembahyang sunat dalam dia. Pukul 4 pagi bangkit, ambil ayat sembahyang Allahu Akbar, sembahyang sunat malam, sembahyang sunat tahajud 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berasa kuat lagi 2 rakaat. Berasa kuat lagi 2 rakaat. Berasa kuat lagi 2 rakaat. Nabi SAW sembahyang malam dia matna, 2, dan Nabi tutup dengan 3, iaitu witir. Ini benda-benda ni dibuat di rumah dengan tujuan supaya rumah kita tidak mati. Kadang-kadang kita duduk dalam rumah kita duduk di rumah orang, kita pergi satu rumah orang berasa syok dia rumah dia. Bukan kerana perabot dalam rumah dia, bukan kerana set rosel dalam rumah dia, bukan kerana lemari kayu jati dalam rumah dia, bukan kerana frame ayat-ayat Quran yang dibeli mahal di luar negara, bukan kerana tu. Tapi tak tahu pasal apa, kita masuk, dia ada satu feel. Dia ada satu feel. Kita masuk rumah dia ni rasa yang tak tahu nak abang macam mana. Tapi kita rasa kita pergi pula rumah satu orang, dia sabuk. Rumah hebat, rumah dahsyat, dengan seti rumah dia, dengan segala macam benda, semua, every benda yang ada dalam rumah dia tu masterpiece. Dia kata every piece is masterpiece. Dia kata setiap satu benda yang dia buat dalam rumah dia tu, bukan dia beli tepi jalannya. Semua benda beli kira fikir 100 kali baru beli. Fikir 100 kali baru beli. Benda semua kira elok-elok, cantik-cantik, susah carinya dia buat dalam rumah dia. Tapi masuk duduk berasa lemah. Bukan kata kita lemah. Mak bapak dia main pun lemah, tak mau nak duduk lama.
Semak lah pasal apa? Tengok balik kiri patung apa ada tekong. Tengok balik kanan patung apa ada tekong. Tengok di atas apa nak terjun main atas kepala. Macam-macam dia pula rumah dia. Orang tak boleh duduk. Rumah macam tu orang tak boleh duduk. Pasal apa? Rumah dia tak ada nur. Rumah dia mahal. Tapi rumah tu mati. Maka rumah ni dihidupkan dengan apa? Dengan sunat-sunatnya. Walaupun semayang di rumah, qabliyah. Kalau semayang tu ada qabliyah, buat qabliyah. Semayang fardu. Kalau ada ba'diyah, buat ba'diyah. Wirid, patut-patut. Ambil Quran, baca sikit. Rumah yang macam tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi nur dalam rumah itu. Maka ni dia beritahu. Ada orang yang Allah merdekakan dia daripada api neraka. Dia dalam bulan puasa. Pasal apa? Pasal semayang dia. Dia ahli semayang. Dan ada dengan sebab puasa. Ada orang Allah merdekakan dia daripada api neraka pasal puasa. Ada aja dalam kalender dia tu, dia ada kalender tahunan. Dia dah mark dah di kalender dia bila nak puasa Isnin, bila nak puasa Khamis. Dia tak puasa setiap minggu. Dalam sebulan kata dia ambil sekali Isnin, sekali Khamis. Macam tu aja dulu. Ambil ringannya dulu. Dia mark dah dalam kalender kuda dia tu. Senang, kalender kuda ni senang. Orang bagi kalender apa punya elok-elok macam mana pun lalas tengok kalender kuda ya. Pasal apa? Cuti sekolah pun ada di sana, cuti cuti public holiday apa pun ada sana. Kalender kuda ni bagus. Pitikam kuda tu tak boleh. Jadi kalender ni modal ada situ, mark dia. Bulan ni aku nak puasa 2 hari. Okey, aku ambil Isnin minggu pertama, aku ambil Khamis minggu ketiga. Tanda di situ. Abang siap-siap kat bini kita, dekat anak kita, okey, ayah nak puasa Isnin minggu ni, Khamis minggu ni. Ayah nak puasa. Siapa nak puasa sekali, mai. Siapa puasa hari tu sama dengan ayah, kita buka puasa special, mai. Macam tu yang bagi kat budak-budak ni. Oh, dia apa kata kami nak puasa. Macam tu, kita groom anak-anak kita di rumah dengan benda-benda macam ni. Ya, tu selalu dengar orang hadut kata ni semua kita ajak anak-anak rasuah buat ibadat apa semua, ambil jalan dengan punya teori. Aku nak buat macam ni. Aku nak buat macam ni. Hang nak kata aku rasuah anak aku ke apa, hang ambilkan. Tapi anak aku lebih baik daripada anak yang tak buat puasa langsung. Kita kira lalu tu peduli ni, orang cakap pandai banyaklah ni. Ambilkan. Aku nak buat benda ni, aku yakin pada janji Allah, aku tahu yang aku buat tak salah. Aku nak jalan. Kita buat. Kita tengok sana itu. Kalau kita betul, ada pahala. Kalau kita salah, tak apa. Kita pilih kesalahan itu. Tapi tak akan Allah memberi kita salah kerana kita pilih untuk nak buat suruhan dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu punya groom dalam rumah kita. Bini rasa selesa dengan kita. Anak-anak rasa respect dekat kita. Benda ni dia main. Benda ni pelan-pelan kita tarik mereka. Pelan-pelan kita suruh mereka ikut kita. Pelan-pelan kita buat macam tu dekat mereka. InsyaAllah rumah kita diterangi nur. Anak-anak kita memberi kebahagiaan kepada rumah tangga kita. Ini dia nak beritahu ni. Ada orang dia kata dengan sebab puasa Allah merdekakan dia daripada api neraka. Maka sekalian pemerdekaan di dalam bulan puasa itu ialah dengan sebab pahala puasa dan dengan berkat Ramadan itu sendiri. Dia kata Allah bagi benda-benda ni. Masalah dia kata puasa yang jadi terampun sekalian dosa. Ya saudaraku, dia kata ada lagi bagi puasa itu kelebihan yang besar. Puasa Ramadan ini cukup istimewa. Iaitu telah datang hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, faghfira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa puasa bulan Ramadan dan mendirikannya, yakni berjaga malam dengan mengerjakan ibadah daripada sembahyang sunat dan zikir dan baca Quran. Dan tengok bahasa hadis dia kata apa? Nabi kata man shama Ramadan wa qamahu. Qama maksud berdiri. Qiyamul lail maksudnya berdiri malam. Barang siapa yang apabila mai bulan Ramadan, shama Ramadan, dia puasa. Yang kedua, wa qamahu, dia mendirikan malamnya dengan sembahyang sunat. Dan dia mendirikan malamnya dengan ibadat-ibadat. Baca Quran ke, zikir ke, whatever. Malam bulan Ramadan itu dia ada allocation masa. Tiap-tiap malam bulan Ramadan dia akan bangkit pukul 4.30 misalnya.
4.30 2 rakaat tahajud. Lepas tu Quran. Sementara tunggu bini duk perangat apa-apa nak makan sahur. Makan sahur elok-elok habis sat masuk waktu subuh. Semayang qabla subuh 2 rakaat, lepas tu dia semayang subuh. Dia maintain dengan amalan ni, dia maintain sepanjang bulan Ramadan. Maka orang ni sama Ramadan wa qamahu, dan dia mendirikan malam itu dengan ibadat-ibadat pada waktu malam. Dia kata, yakni dengan berjaga malamnya dengan mengerjakan ibadah daripada sembahyang sunat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Hal keadaannya percaya sekalian itu suruh daripada Allah dan kerana nak menuntut pahala daripada Allah Tuhan. Dia buat tu pasal apa? Pasal dia 100% dia confident. Allah suruh buat, mesti ada kebaikan, mesti ada pahala. Kerana keyakinan tu, maka dia buat benda ni. Entah kita buat dia benda. Jadi kita tahu Tuhan suruh kita kena buat, dan Tuhan bila benda dia suruh buat kita buat, dia ada reward dia. Setengah orang kata apa? Kita buat satu benda tak boleh duk ingat, kata nak pahala. Dia kata syirik yang tu pun, oh tak boleh. Banyak hadis yang menceritakan kita disuruh buat kerana mengharapkan pahala. Macam mana pula kita pergi bagi tafsiran, kata kalau kita buat ibadat dengan niat nak dapat pahala syirik. Dia kata tak boleh, kita buat ni kerana Allah, bukan kerana pahala. Dia duk ikut tu pula. Salah tuan-tuan. Pasal apa? Terang-terang hadis kata apa? Hadis kata man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaba. Wahtisaba maksudnya apa? Mengharapkan pahala. Maknanya kita buat satu benda baik mengharapkan pahala, tidak salah. Pasal apa tidak salah? Pasal Nabi kata dalam hadis tak salah. Macam mana hang boleh dihabaq kata salah? Terang-terang ajaran itu bercanggah dengan nas hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kadang-kadang tidur apa ni duk ambil ilmu tasawuf tinggi-tinggi ni. Oh dia ajar macam ni. Dia kata kita apa pun kira solid Tuhan ni. Tak boleh ingat lain. Ingat kata aku semayang ni kerana nak pahala, syirik. Dia kata. Pasal apa? Kita semayang kerana Allah, bukan kerana pahala. Bila kita letak Allah dengan pahala tu kita associate, dia kata kita sudah syirik. Itu tafsiran yang terang-terang salah. Kerana bercanggah dengan nas hadis daripada Nabi SAW. Tidak salah kita buat satu benda mengharapkan pahala dan keredaan Allah. Kerana itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Baik, so tengok dia kata apa. Seorang tu dia mendirikan sembahyang dia dengan malam dia dalam bulan Ramadan dengan ibadah, dengan sembahyang sunat, dengan zikir, dengan baca Quran. Hal keadaan dia percaya kata itu suruhan daripada Allah dan kerana nak menuntut pahala daripada Allah. Ataupun memperbuatnya dengan jalan gemar dan suka kepada pahala. Itu dia. Lagi dia tekan. Dia jenis orang yang apa? Jenis orang yang tamak dengan pahala. Tak salah. Tamak dengan dunia salah. Dia tamak dengan pahala. Dia dah buat dah kebaikan. Dia nak buat lagi. Dia nak buat lagi. Dia tamak dengan pahala Allah. Itu tidak salah. Bahkan itulah yang paling baik. Dia kata. Dan dia kata tiada berasakan panjang harinya. Di antara tanda-tanda yang ada pada orang yang mengharapkan keredaan Allah. Dia kata puasa ni sah saja, tengok malam. Dia tak berasa puasa ni sebagai penderaan dia. Dia rasa Allah, dia kata baru keempat dia dah rasa macam lama. Ni semua boleh cek. Ni semua boleh cek. Tak mau ni perasaan macam-macam tu tak mau. Dia mau duk rasa macam mana? Duk rasa start ni jangan tengok pukul 6.30 dah start lagi nak buka puasa. Dia rasa macam tu. Pasal apa? Sukanya dia buat ibadat yang Allah suruh ni menyebabkan dia rasa macam tu. Dia berasa tidak panjang hari, yakni hari puasa ni. Nescaya diampun Allah baginya akan barang yang dahulu daripada dosa. Nabi kata apa? Tuhan janji dekat dia satu. Mana-mana dosa yang dia buat dulu, Allah ampunkan dia. Maka sebesar-besar nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, yakni ke atas orang yang dapat taufik daripadanya. Siapa yang dapat taufik, dapat hidayah daripada Allah, besarlah anugerah Allah kepada dia. Untuk bayangkan dalam dunia cuma 1/6 saja orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 1/6 saja. 5/6 lagi kafir dengan Allah. Ini statistik ratio Islam dengan bukan Islam dalam dunia. 1/6 ya.
Dan kita termasuk dalam bilangan yang 1/6 itu. Syukur pada Allah. Berapa banyak orang yang Allah tak buka hati dia untuk nak menerima hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni Tuhan pilih kita. Orang yang sehebat George Bush, Tuhan tak bagi kat dia hidayah pada hari ni. Ke depan kita tak tahu. Sampai hari ni Allah tak bagi dekat dia. Dia hebat tuan-tuan. Dia kata dekat tentera dia attack negeri ni, semua pakai galas beg pakai pik. Hebat dia ni. Dia kata dekat negara ni, aku akan kenakan sekatan ekonomi. Kena kan tak? Punya hebatnya dia. Dia kata jadi dalam dunia ni. Punya hebatnya dia. Pun Allah tak pilih dia untuk nak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni siapa? Tuhan pilih kita. Ditakdirkan kita beranak keluar mai atau dengar abang secara tak sedar, tanpa pilih. Allah pilih kita. Kita tak pilih pun agama, Allah pilih kita. Kita jadi orang Islam. Allah pilih pula kita sekali lagi jadi orang Islam hak nak reti agama ni. Hak Islam tak reti pun satu. Keluar dalam star baru ni. Pulau Pinang. 3 orang. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Johan dengan nombor 3. Bantu harap. Semua 3-3 budak Melayu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah yang keluar dalam soal bangsa. Kita tengok-tengok, Melayu memang juara segala-galanya. Tegas. Apa nak kata tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala pilih kita lari daripada jalan melencong ni, kita mai atas jalan kebenaran. Anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita. Baik, dia kata dan beribadah pada waktu malamnya. Sungguh-sungguh pada waktu siang dia berpuasa dan pada waktu malam beribadah dia kepada Allah. Dengan itulah sebab bagi terang hatinya dengan nur ma'rifah. Karena tu Allah terangkan hati dan bersih tubuhnya daripada dosa. Dia kata, masalah mendirikan malam ataupun qiyamul lail itu apa dia? Ketahuilah saudaraku, bagi malam Lailatul Qadar itu sangatlah besar kelebihannya. Yang ni pula dia nak cerita, dalam sebulan bulan puasa tu ada satu malam Lailatul Qadar. Satu malam. Tuan-tuan, kita malam ni umur berapa? 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih, 70 lebih. Dapatlah sekali Lailatul Qadar. Dapat. Kita pun tak tahu. Kalau dapat, ada tanda-tanda dia. Kita pun tak tahu. Dapat ke tak dapat? Ada satu orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, saya pergi umrah bulan Ramadan. Dia kata, sepanjang saya ada di sana, saya all out lah. Saya all out. Buat ibadat ni, saya all out. Tawaf sunat ni tak berhenti. Habis tawaf sunat, sembahyang sunat tawaf, saya baca Quran. Tak lagi saya bangkit pergi tawaf. Lepas tawaf saya baca, saya sembahyang sunat, saya baca Quran. Saya duduk saja-saja, saya zikir, mata saya tengok Kaabah, saya buat semua Ustaz. Satu malam Ustaz, dia kata. Satu malam dalam bulan Ramadan ni, 10 yang terakhir, dia kata. Dia balik selepas raya. Saya duduk berdiri Ustaz, dia kata, duduk berdiri semayang. Saya duduk buat semayang tahajud. Dia kata, saya duduk berdiri semayang tu, dia kata. Lepas tu dia main sejuk, dia kata. Dia sejuk daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Dia sejuk, dia berasa menggigil, dia berasa satu macam. Lepas tu saya rasa sakinah, dia kata, rasa tenang, dia kata. Rasa tenang satu macam. Sampai saya habis semayang. Lepas tu saya heran, ni apa benda ni main kat aku ni, dia kata. Ustaz, dia kata, Lailatul Qadar ke tu? Saya kata, Wallahu'alam. Saya tak tahu, mudah-mudahan. Dia kata. Tak tahu tuan-tuan. Yang kata Lailatul Qadar ni, dapat dia macam mana, orang yang dapat rasa macam mana, Wallahu'alam. Dia terlalu subjektif untuk kita nak terang. Terlalu subjektif. Cuma result dia, apabila dia dapat Lailatul Qadar, dia dapat lebih baik daripada 1000 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu Allah saja yang tahu. Dalam akaun dia dituliskan apa yang dia dapat. Dia sendiri pun tak tahu, dia main habaq kat kita pun kita tak tahu. Kita cuma boleh doa. Kita kata mudah-mudahan benda tu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana tersebut dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu. Kata dia, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksud dia apa? Siapa mendirikan malam Lailatul Qadar
Dia tiap-tiap malam duk bangkit buat qiyamul lail. Tiap-tiap malam qiyamul lail. Tiap-tiap malam qiyamul lail. Satu daripada malam hak dia buat tu, pas kata kena Lailatul Qadar. Siapa yang mendapat Lailatul Qadar, Nabi kata, yakni dia berjaga malam pada malam Lailatul Qadar itu, dan dia sembahyang pada malam itu, dan dia berzikir pada Allah pada malam itu, dan dia membaca Quran pada malam itu, hal keadaan dia percaya kepada Allah, dan dia gemak untuk nak mendapatkan pahala, dan dia harapkan rahmat daripada Allah. Nabi kata nescaya diampunkan baginya segala dosa dia yang terdahulu. Kalau dapat yang tu, tuan-tuan, kita ambil cermin boh depan muka kita, tuan-tuan, kita ingat balik dosa kita. Takut. Kita ni, kita ambil satu cermin boh depan muka kita, kita tengok muka kita, kita flashback balik. Daripada kita cerdik, kita jadi orang yang akil balik dulu ni, berapa umur 15, umur 12 dulu, sampai kelar ni umur kita berapa malam ni kita flashback balik satu-satu, ingat balik teriak dah. Dosa kita ni, dosa dengan mak pak, dosa dengan bini lepas pada menikah, dosa dengan anak-anak, dosa dengan jiran sebelah rumah, dosa dengan kawan-kawan pejabat, dosa dengan adik-beradik, dosa dengan orang yang tak pasal-pasal tu, kita pergi jadi berdosa. Tak pasal-pasal, dia pun tak kenal kita kenal dia, kita duk maki dia. Dosa. Dia pun tak kenal kita, dia pun tak pernah buat satu jahat dekat kita duk maki dia buat saya belakang. Itu juga dosa. Dosa kita sendiri, mengabaikan, mencuaikan perintah Allah. Berapa banyak punya doa ada, kita fikir balik. Kalaulah Allah bagi dekat kita keampunan dosa, itu anugerah paling besar. Punya banyak. Macam mana kita terkejut tengok hutang kita. Tengok situs sebab ni berita 2-3 hari ni. Keluar mai kita duduk dalam blacklist. Hutang tu dia berjela-jela. Dengan loan tak bayar, dengan kredit kad ni, semua bank ada kredit kad, semua bank pun pergi buat tak bayar semua. Bank ni bagi 5,000 line of credit, bank ni bagi 10,000, bank ni 15,000, bank ni pergi bagi 40,000. Semua kita pergi kencing, pergi buat tak habis, busuk hari habis semua. Tuan-tuan bayangkan kita ni manusia macam tu, manusia yang busuk hari, manusia yang berdanung dosa. Kita ni manusia macam tu. Kalaulah Allah ampunkan dosa-dosa kita tu, Allahu Akbar, tak tahu nak apa. Kita kenang-kenang balik selepas pada kita ni jadi baik, selepas Allah buka hati kita, selepas kita terima hidayah daripada Allah, kita cuba nak cuci balik silap-silap kita, salah-salah kita nak cuci balik. Kita pergi cari balik seorang-seorang orang yang dulu kita hutang, yang kita tak bayar 25 tahun dah, yang kita tak bayar 30 tahun dah. Kita trace balik, kita kesan balik, kita jumpa dia balik, kita pergi habaq balik kat dia. Aku hutang dia dulu 10,000, ni aku nak bayar balik, dia pun dah lupa dah. 10 ke 20 hang hutang aku fikir kita kata jangan duk melawak betul 10 aja kita kata 10 kan dia buat itu, dia pun lupa dah. 10 ke 20 dia pun lupa. Kita kata dah 10 yang lu buat dia 10 kita kata 10 kata apalah janji hang bayar sudah. Kita pun buka satu cek bagi kat dia 10,000. Kita kata terlebih sekurang apa aku minta alai semua, aku minta mau banyak-banyak sekarang. Kita cari. Ada 3 lagi dalam senarai orang yang kita hutang, yang kita tak boleh nak kesan dia. Tak tahu tak dia hidup ke, dia dah mati ke, dia dah pindah pergi mana ke, apa jadi kat dia, kita pun tak tahu. Ada 3 orang lagi yang hutang dia kita tak bayar. Tu pun kita tidur tak lena. Tu pun tidur tak lena. Dia ingat 3 orang ni aku hutang dia. Dia tak tahu pergi mana, anak beranak dia, keluarga dia, siapa dia kita tak tahu. Tapi kita ada hutang dengan dia. Oh kacau tuan-tuan. Kacau. Bayangkan dosa kita berapa punya banyak dosa. Jaga Nabi SAW pernah kata, orang yang mati syahid ni Allah ampun semua dosa dia illa dain, melainkan dosa hutang. Tak clear juga. Walaupun dia syahid, hutang tak clear juga. Makna kata dia sangat besar, sangat serius di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan harapkan rahmat Allah, nescaya diampunkan Allah baginya barang yang dahulu daripada dosanya, yakni sekalian dosa yang kecil yang telah diperbuatnya, semuanya dihapuskan oleh Allah. Adapun dosa besar tetap berhajat kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka telah datang beberapa banyak hadis yang menunjukkan atas kelebihan puasa pada bulan Ramadan dan beribadah pada waktu malamnya. Istimewa pula malam Lailatul Qadar. Dia kata istimewa malam itu. Maka cukuplah bagi seseorang yang suka menyampaikan dirinya kepada derajat orang yang mulia dan besar hormatnya di sisi Allah dengan sebab mendirikan puasa dan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Itu sebab bulan puasa orang panggil ihya. Dia panggil ihya Ramadan. Maksud dia menghidupkan bulan Ramadan. Maksud dia buat ibadat pada waktu malam. Kalau tak buat ibadat itu mati. Itu maksud dia mati. Tak ada beza kita orang hidup dengan orang duduk dalam kubur. Tak ada beza. Mereka yang duduk dalam kubur tak boleh buat ibadat-ibadat. Tunggu hari pembalasan saja. Kita nak hidup ni, kita nak jadi bangkai menyawa. Kita pun jadi orang yang tak buat ibadat juga. Kita tak ada beza dengan orang mati. Macam kita yang memanfaatkan masa hidup, kita dipanggil ihya Ramadan. Kita menghidupkan Ramadan kita. Baik masalah dia kata. Rahsia puasa dan keterangannya. Soalnya dia kata telah disebutkan oleh ulama. Rahsia puasa itu ada beberapa perkara. Pertamanya, ini hikmahlah, hikmah puasa. Yang pertama, mensedikitkan makan minum. Itu bagus. Bulan puasa ni bagus dia apa? Makan boleh kontrol sikit. Kalau tak ada, kita ni jadi macam lembu. Lembu ni tengok, mulut ni kira duk setia. Siang ke, malam ke, pagi ke, petang ke, tengah rembang ke, apa ke. Jarang kita tengok lembu ni duduk saja. Lembu, cuba perhati. Janganlah lembu ni sampai tak mau tengok pun. Tengok juga lembu pun. Dia ni apa? Dia lagu duduk lembu. Apa benda? Apa kata dia makan chewing gum ke apa? Kita pun heran dia sampai tak berhenti. Mulut duduk punya ni. Apa benda? Apa tak tahu? Kan kalau manusia aku kata chewing gum. Lembu ni siapa duduk lepas apa? Ringlis chewing gum. Senaman muka dekat dia ni. Lembu. Manusia tak boleh macam tu. Manusia tak boleh macam tu. Manusia ni dia kata bila puasa itu training. Kita mensedikitkan makan. Yang tak makan, buka puasa ala kadar. Buka puasa ala kadar, jangan lebih-lebih. Dan mengurangkan diri masuk di dalam kelazatan. Dalam bulan puasa, benda-benda nafsu ni kita reduce banyak, kita turun banyak. Benda-benda yang berbentuk nafsu. Nafsu ni macam-macam lah. Makan, minum, seronok, apa semua ni nafsu. Bulan puasa yang ni semua dia turun habis. Mengurangkan kita terlibat dengan benda-benda nikmat, lazat, seronok ni. Kerana baik kekuatan cara kebinatangan. Bila kita makan korang, nafsu kebinatangan kita dia turun. Kita ni jadi elok, dia kata. Dia melemahkan nafsu kita. Maka dengan kerana puasa itu juga sebuah roh ikhlas. Bulan puasa ni dia ikhlas, dia tu lain macam. Ikhlas. Dia rasa keikhlasan tu. Malam ni kita tarawih di masjid. Tak ada siapa suruh, tak ada siapa apa, kita sendiri rasa nak pergi. Kita motivated merasa nak pergi buat semayang sunat di masjid, nak pergi buat tarawih di masjid. Kita rasa macam tu. Maka dia memberi roh ikhlas kepada kita. Tak ada siapa suruh, tak ada siapa paksa, tak ada kerana apa-apa. Kita sendiri ikhlas nak pergi buat ibadat. Dan naik tinggi kekuatan cara malaikat. Bulan puasa ni dia kata sifat malaikat tu tinggi kat kita. Lepas semayang, ambil Quran baca. Tentang kalau tuan-tuan biasa pergi Mekah, Madinah, pergi buat haji, pergi buat umrah, pergi buat ziarah, tuan-tuan boleh kesan benda tu. Heran kita ni. Bila kita sampai sana, dia lepas semayang sendiri nak baca Quran. Sendiri. Lepas semayang aja tak ambil Quran buka baca. Tengah orang kata bolehlah buat lalu tu, kita tak kerja apa, kita pergi tu memang tujuan nak buat ibadat saja. Dah, kita duduk di rumah, hari Ahad kita tak kerja juga, kita kerja Quran. Bukan ada kalut Nabi mana, tak ada kalut Nabi mana, tapi nak pegang Quran buka baca tu tengok, bukan tak tengok. Duk keram ke Quran ni lah. Hari tak ambil baca. Dia keram tengok. Kita tadi aku baca cuma, tapi tak baca, dia keram. Bila tengok Quran tu dia tu tak boleh buat. Pasal apa tuan-tuan? Nafsu buat. Nafsu apa? Nafsu malas. Malas tu nafsu lah. Dia malas. Dia jadi, kalau orang kita kata balok lah, dia jadi balok. Tak ada kekuatan langsung.
Tak ada kekuatan langsung. Lepas sembahyang subuh, selepas sembahyang subuh dengan masa kita nak keluar kerja tu, kalau kita ambil tak buku kecil, surah-surah pilihan. Belilah berapa adik ya, di luar pun ada jual. Buku kecil je, surah-surah pilihan. Dalam tu ada surah Ad-Dukhan, dalam tu ada surah Al-Mulk, dalam tu ada surah Sajdah, surah-surah pilihan. Kecil je, aku nak ambil Quran berat sangat, aku berasa kecil tu, buku hujung kepala kaki ke apa ke? Buh hujung kepala kaki ke apa ke? Ataupun nak keluar di sembahyang subuh, buh dalam poket siap-siap. Habis sembahyang subuh, lepas apa kata doa sikit, buka yang tu. Tuan-tuan, 5 minit je. Tuan-tuan baca surah Al-Mulk. Daripada ayat pertama sampai ayat 30, ayat penghabis, 5 minit je. Apalah 5 minit? Berbanding dengan masa lebih kurang dalam setengah jam, busuk-busuk 15 minit, kita nak keluar pergi kerja tu. Daripada lepas sembahyang subuh tu dengan kita nak keluar pergi kerja, ada setengah jam lagi masa. Setengah jam tu nak ambil 5 minit untuk baca surah Al-Mulk. Yang Nabi SAW terang-terang, Nabi kata apa? Siapa yang bersahabat dengan surah Al-Mulk, maksudnya yang selalu baca surah Al-Mulk, surah Al-Mulk melepaskan dia daripada azab kubur. Hadis. Dia ni surah Al-Mulk sahabat dia. Kok mana pun sehari sekali dia baca surah Al-Mulk. Satu yang Nabi janji kepada orang yang tak lepas baca surah Al-Mulk ni, satu Nabi janji apa dia? Azab kubur Allah lepas. Besar tuan-tuan. Lepas daripada azab kubur ni besar. Tapi kita tak tahu. Pasal apa? Pasal nafsu malas tu kuat dalam diri kita. Kita tak boleh nak break nafsu tu. Pergi di sana, pergi di Mekah, pergi di Madinah, habis semayang je tu ambil baca Quran boleh. Baca panjang pun boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa jadi macam tu? Bulan puasa, dia kata apa? Benda ni jangan duk lepas. Sifat apa nama? Malaikat ni dia kata. Sifat apa? Sifat kuat untuk nak beribadah kepada Allah yang ni kena ada. Maka dihiaskan dia dengan beberapa sifat yang terpuji. Itu dia. Bila kita duduk dalam bulan puasa, kita duduk buat benda-benda macam ni, diri kita dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Hikmah yang kedua, dia kata berperangai dengan perangai orang mukmin pada setengah waktu, dengan beberapa perangai daripada perangai orang yang percaya akan Allah Subhanahu wa taala, dan menyerupainya atas kadar seboleh-bolehnya dengan malaikat muqarrabin daripada Allah Subhanahu wa taala pada sifatnya yang suci daripada sekalian keinginan nafsu, yakni pada menegahkan dan yang bersunyi daripada itu dia. Yang kedua dia kata apa? Perangai kita boleh jadi baik bulan puasa. Hikmah bulan puasa ni apa? Kita dah ingat nak kata kat orang, kita dah ingat bulan puasa tu. Sekurang-kurangnya sebulan tu kita boleh kontrol jadi baik. Tak ada kata ingat nak kata-kata tuan-tuan, dia sidai cukup-cukup habis-habis. Mai bulan puasa ni teringat ni bulan puasa ni. Kena jaga sikit. Maka bulan puasa tu hikmah dia apa dia? Dia boleh kontrol perangai kita. Yang ketiga, dia kata membiasakan diri sabar bulan puasa ni. Dan tetap hati atas derita, menahan diri daripada mengerjakan yang dikeji oleh syarat. Bulan puasa dia ajak kita sabar. Nabi kata apa? Bila apa-apa jadi dalam bulan puasa, kita kata ini fa'id. Aku puasa. Puasa, aku tak mau pergi buat benda-benda yang tak elok, benda jahat, benda apa ni, aku tak mau buat. Kerana orang yang puasa itu memberati dirinya, menjauhkan daripada segala yang diinginnya, daripada makan minum dan tertidur dengan isterinya. Bulan puasa dia kontrol habis. Makan, minum, apa benda yang melibatkan nafsu, semua dia tinggal habis bulan puasa. Dan memerangi keinginan itu dengan cita hati yang kuat dan juga sabar yang cukup bagus. Saya jumpa Abu Cina pun duduk sembang dengan dia di kedai. Sembang. Dia kata dia vegetarian. Saya kata ke dia, you berapa hari ambil ini vegetarian? Dia kadang-kadang dia ada seminggu, 2 minggu dia makan sayur vegetarian. Saya kata berapa hari you ambil? Terang. Dia kata I vegetarian seumur hidup. Oh, kita kata betul. Dia kata you punya bini lepas semua macam mana? Dah belum kahwin dia kata. Dia duduk dengan mak. Dia kata family dia semua vegetarian.
Dia kata, jadi vegetarian ni kira macam mana? You ayam apa ni semua daging you tak makan lah. Bukan ayam daging saja, semua benda yang ada nyawa tak makan. Dia kata ikan, sotong, ketam, udang, semua dia kata ada nyawa dia tak makan. How can you tak makan? Dia tanya kat dia. Tak boleh, dia kata kita kena selalu mau ingat. Dia kata kena selalu mau ingat. Itu benda ada nyawanya, you mau pergi potong dia bagi mati. Yo, kesian sama dia kata. You mau kena ingat tu, kesian sama dia. You pergi terminate dia punya nyawa. Oh, itu tak bagus. Dia kata, mau ingat macam ni selalu, you pergi makan sayur. Dia kata dia tak ada. Kita orang Islam tak ada itu macam. Kita orang Islam dalam Quran kata dia ada kasih tahu ini semua benda Tuhan kasih jadi dalam lautnya semua ini ayam tak ada laut lah. Sotong, ketam, udang ni apa semua. Ya ini semua ni memang jadi lahman tariyah. Dia jadi makanan yang lazat untuk kamu. Kita orang Islam pergi makan benda ni semua cara salah. Cara salah memang itu Tuhan kita suruh. Oh, you sampai semua tak makan. Dia kata tak makan. You boleh hidup lah. Dia tanya dia. You boleh hidup lah ni sayur saja makan. Boleh? Sekarang buat air hidup lagi? Oh betul juga. Saya kata silap kalau kita yang kan? Tapi kesian kat dia tuan-tuan. Kesian kat dia. Pasal apa? Pasal dia tak asyhadu an la ilaha illallah. Bagus tu bagus lah. Sampai tengok ikan bilis pun kesian ni bagus lah. Okay? Tapi tak ada yang tu. Tak ada yang kata kalimataini khafifataini ala lisan. Nabi kata dua kalimah yang ringan lidah nak sebut, tetapi berat pada timbangan neraka. Yang tu tak ada. Si kesian. Lah sembang dengan dia. Saya kata dekat dia, bos, panggil bos pada hari. Saya kata, bos, you tak ingat mau masuk Islam lah. Dia tanya dia. Dia kata, ada ini agama semua pun serupa. Saya cakap tak ada. Islam tak ada serupa sama lain agama. Islam lain. Saya cakap, you mau kalau saya boleh ajak sama you? Kata dia, okey, bos saya mau pergi sekarang. Dia belah. Bukan apa. Dia boleh buat benda macam tu. Dia bagus lah. Sayang, sikit lagi ayah. Sikit lagi. Asyhadu an la ilaha illallah kan. Belajar semayang apa patut-patut. Pelan-pelan tambah sikit lagi. Syurga tu tunggu. Syurga tu tunggu yang benda. Itu saja. Syurga tu. Itu kemuncak kepada hidup manusia. Syurga tu. Tapi bagi saya tak ada satu tu main ke telinga dia. Kurang-kurang dia naik motor ke dia naik kereta balik sekali pun dia tu ingat juga. Dia nak kata celaka ini orang ajak aku masuk Islam kan, ataupun apa kan, tapi benda tu dah main dah, telinga dia dah masuk dah kat dia. Dia pun aku duk ingat. Saya nampak dia pun agak intelektual punya orang. Kok lah mana nak tahu, dia dengar macam tu saja dia balik, dia start pergi beli buku apa kepada Islam, duk baca. Mana nak tahu tuan-tuan. Allah nak buka lorong dekat dia, dia masuk, dia pelan-pelan, sampai dia jadi lebih baik daripada kita. Allah yang mengetahui apa kesudahan hidup dia. Dan kita doa sepanjang masa supaya orang Islam bertambah dalam dunia. Itu saja yang kita minta. Baik, dia kata yang keempat hikmah puasa ni apa dia? Mengingatkan hamba itu dengan bersifat kehinaan dan kemiskinan. Orang kaya benda. Orang kaya. Dia bukan kata tak pernah susah. Dia tak pernah melihat kesusahan. Ada orang dalam dunia ni, ada orang yang macam tu. Dia bukan kata dia tak pernah susah. Dia tak pernah tengok susah ni macam mana. Dia tak pernah tengok. Bila mai bulan puasa, dia terpaksa menjalani sebahagian daripada hidup orang susah. Yang ni yang kata Islam tuan-tuan. Cantik dia yang tu. Dia ada waktu, dia ada time, dia ada masa. Orang-orang yang macam ni, dia mesti kena rasa susah. Dia pergi haji, dia mesti kena duduk di Arafah ramai-ramai. Dia duduk di sini, satu suit dia pakai tuan-tuan. Satu suit dia pakai, di tempah dekat tailor di London. Satu suit tu harga 30,000. Tuan, kalau habaq 3,000 pun kita kata tu dia apa tuan? 30,000. Satu suit dia pakai tu 30,000. Dia ada 35 suit tu dia umur. Nak abang kata dia senang, dia kaya, dia ada duit, dia ada segala-gala. Dia ada segala-gala. Tapi my time dia nak pergi buat rukun Islam yang kelima, dia nak buat haji, dia kena pakai kain ihram putih 2 helai. Dia kena pakai kain ihram putih 2 helai.
Dia kena naik bas bertolak daripada Arafah nak pergi Muzdalifah, nak pergi ke Mina tu dia kena naik bas. Dan bas dia kena jam. Kena jam. Kadang-kadang dia sanggup bayar. Dia bayar 50,000 untuk pakej dia buat hajinya. 50,000 pakej tak dia ambil ni. Tuhan bagi dia sanggup 6 jam macam mana. Kawan hak 8,000 sampai lah. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja mentakdirkan benda tu kena kat dia supaya pengajaran tu dapat. Supaya pengajaran tu dapat. Oh, dia kata 50,000 pun sangkut 6 jam dia kata. Pasal apa? Allah saja nak bagi satu lesson, satu pengajaran dekat dia. Oh, dia kata, ni bumi ni jangan buat main-main. Bukan bumi ni jangan buat main-main. Dengan Allah jangan buat main-main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka puasa di antara dia apa? Mengingatkan hamba tu dengan sifat kehinaan dan kemiskinan. Dia hina. Dia sebelum ni dia kata apa jadi? Dia ada company, dia ada apa, dia bos dalam company tu. Kalau dia habang kat budak-budak dia, hari ni aku bagi hamba balik pukul 12. Balik pukul 12. Dia bos nombor 1. Kalau dia kata hari ni kita kena tunggu sampai pukul 7 pasal kerja banyak. Budak-budak tak balik seorang pun, tunggu sampai pukul 7. Tapi bila mai bulan puasa, Tuhan kata maghrib baru orang boleh buka puasa, dia kena tunggu maghrib. Hina dia ni. Kuasa dia yang ada tu tumpul. Dia tak boleh kata aku buka puasa pukul 3. Buka puasa tu baca. Kira hang hutang dengan Tuhan. Dia tak boleh nak overrule Tuhan. Baru dia rasa sifat kehambaan dia. Dia hamba di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bos dia nombor 1. Dia kenal dengan Allah punya cakap. Dia bantah, dia kenal dengan Allah. Dia melatih manusia ni dengan sifat kehinaan dan kemiskinan. Kerana ada datang perasaan pada pertengahan puasanya berhajat kepada sikit makan dan sikit minuman. Ada orang main pukul 1, pukul 2 lah. Dia kata, kalau lah dia main kalau lah. Dia kata, kalau lah puasa orang Islam ni boleh minum ayam cantik. Dia duduk main macam tu. Kalau lah dia kata, puasa kita orang Islam ni, tak apa, tak boleh makan, tak apa. Tapi boleh minum ayam. Cantik dia. Aku 3 bulan pun boleh puasa. Sebulan saja. Hang minta 3 bulan pun sebulan saja. Tapi minum tak boleh, makan tak boleh. Allah menentukan benda tu macam tu. Dan berhajat dia pada masa tu kepada sesuatu yang hina dengan sebabnya. Dia berhajat kepada ini. Dia kata kalau aku boleh minum teguk cukup, bukan segelas, teguk je ni kerja Hongkong sangat ni. Dia kata begitu. Tapi dia kena patuh kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelimanya memelihara diri daripada jatuh dalam dosa. Itu bagi. Bulan puasa dia jaga lebih. So diri dia terpelihara daripada dosa. Yang keenam, memecutkan orang kaya atasnya menolong segala fakir. Bulan puasa ni orang kaya ni dia rasa terangsang untuk buat baik. Tuan-tuan. Bulan Mai, bulan Ramadan, anak-anak yatim, rumah orang tua-tua ni fully book. Kita nak pergi ambil mereka untuk nak bagi makan buka puasa. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang nak dapat. Mereka buka dairy tuan-tuan. Ni anak yatim, rumah orang tua-tua ni apa semua. Buka dairy. Kita nak pergi panggil dia buka puasa. Dia buka dairy. Dia kata bila? Dia tanya bila? Tengah masa tu. Bulan puasa ya. Habis bulan puasa orang bukan lupa kat dia. Pasal apa tuan-tuan? Ni pasal ni. Pasal apa? Pasal dia kata memecutkan orang kaya atas tolong orang fakir bulan puasa. Buka diri. Dia kata bila? Kita kata 17 puasa. 17 memang tak boleh. Dia tak tengok lagi. Dia kata 17 memang tak boleh. Kita pasal apa? Ada mereka buat di tutorial dia kata. Kita nak buat di mana? Kita nak buat di balai raya. Dia kata hak my book dia ni tutorial. Buka puasa di tutorial. Kita pun kata sorry. Kita mohon tak boleh tolong saya lah. Dia kata kat kita tak boleh tolong kita. Kita pun kata maaf salam. Assalamualaikum, aku bicara orang lain. Cari tuan-tuan nak habis Ramadan tak datang. Pasal apa? Bulan puasa dia pasal. Orang kaya ni dia terangsang untuk nak buat kebaikan. Kalau tuan-tuan pergi Mekah musim haji. Mekah musim haji. Kalau tuan-tuan memilih untuk nak buat ibadat haji berjalan kaki.
Tak mau naik baik apa ni, yang tamu haji atau apa semua, tak mau. Tuan-tuan nak ambil thrill ibadat haji ni, nak berjalan kaki. Boleh tengok macam mana orang kaya dalam dunia, terutamanya orang kaya Saudi, punya doa buat ni sabilillah ni. Tuan-tuan boleh tengok kereta lori kontainer besar-besar tu duk parking kat sepanjang jalan tu, laluan daripada Makkah nak pergi ke Mina, daripada Mina nak pergi ke Arafah, daripada Arafah nak patah balik mai ke Muzdalifah, Muzdalifah nak patah balik mai ke Mina, covered way, laluan berbumbung daripada tempat melontak Mina nak balik ke Mekah tu, sepanjang jalan tu kontainer lori ni yang bagi air mineral, yang bagi payung ya. Yang baru ni, yang musim haji, sekali dengan mereka pergi pajak ni, geng nak duk buat dajjal, apa nama ayam tonggek panggang ni, mereka pajak toki tu sekali, sampai tunggu tepi jalan, ayam tonggek pun lepas kat mereka, dia nak bagi dekat hujjaj, dekat jemaah haji ni. Tuan-tuan, musim haji, macam mana bulan puasa orang terangsang untuk nak buat kebaikan, macam itulah musim haji orang terangsang untuk nak buat kebaikan. Dah nampak? Ini dia nak beritahu ni. Dia kata apa dia? Maka ramailah orang-orang kaya masa tu nak tolong orang fakir ni. Cuma kita tak pernah tengok jadi macam zaman piramid. Kan? Ambil duit duk tabung begitu bulan puasa tak ada lagi. Kalau ada mungkin satu hari kita boleh tengok. Dia tunggu tu dia tabung. Kan? Dia tabung. Sekali mai satu kumpulan, tolong kami. Yang tu pula dia pergi mai. Yang tu spesial. Dia kata hampa tepi. Yang ni pula pun dia nak tengok apa kata aku balik kat mereka. Tuan-tuan tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala dia jadikan satu hikmah bulan puasa. Orang teringat nak buat baik kepada orang ramai ada ni. Baik, kemudian dia kata yang ketujuh, menerangkan hati dan juga menajamkan fikir. Kita punya otak bulan puasa sepatutnya dia lebih sharp lagi, lebih tajam lagi. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man jaa'a batnuh azamat fikratuh wa fatana qalbuh. Barang siapa lapar perut, maka besarlah fikirnya dan teranglah hatinya. Nabi kata, kalau perut kita kosong, otak kita sharp, hati kita terang. Dia kata. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, al-batnatu aslud da' wal hamiyatu aslud dawa. Bermula perut itu adalah punca penyakit. Nabi kata. Apa yang tuan-tuan duk perhati perut saya baca apa? Dengar hadis ni pula. Macam yang duk usah perut kita pula. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-batna aslud da'. Nabi kata batnun, perut ni punca penyakit. Tuan-tuan, mesti tak sih? Betul. Tanya doktor pakar, tak ada nak habis tanya dia angguk. Memang betul. Itulah punca segala-galanya. Orang kencing manis pun punca dalam perut tu, orang sakit jantung pun punca ada dalam perut tu, dia apa pun darah tinggi ke, apa pun punca ada dalam perut tu. Makan kita ni menjadi punca kepada segala penyakit yang ada ni. Rupa-rupanya Nabi ni doktor pakar kepada segala doktor pakar yang ada. Awal 1400 tahun dulu Nabi dah kata dah, al-batnah aslud da'. Perut adalah punca penyakit. Dan pantang itu dia kata adalah segala ubatnya. Pantang. Manis sangat jangan. Pantang. Orang buat manis sangat kita suruh tambah ya. Kita pantang. Daripada awal pantang ni, insya-Allah selamat dia daripada penyakit pelik-pelik. Kita pantang juga, tapi pantang apa? Nanti tuan-tuan semua tahu. Pantang juga kita pun. Pantang kerana sebab saja. Masa itulah kita dia main macam-macam. Dan kata Luqman al-Hakim kepada anaknya. Padahal Luqman memberi nasihat kepada anak dia. Dia kata, ya bunayya, idzam tala'at al-ma'idah tu, tuan-tuan tulis bagi putih dia al-ma'idah tu dia kata. Al-ma'idah. Ya bunayya, idzam tala'at al-ma'idatu namat al-fitrah. Luqman kata dekat anak dia, wahai anakku, apabila penuh perut dengan makanan dan cukup kenyang,
nescaya kelamlah fikiran kamu. Luqman kata dekat anak dia, kalau kenyang sangat, kotak kelabu. Kalau tak dia diam, dia jadi mengantuk, dia jadi malas, dia jadi nak tidur, dia jadi segan, dia jadi kalau terlampau. Baik. Wa kharasat al-hikmah. Dia kata dan tulilah hikmah. Kebijaksanaan pun dia jadi habis. Tak bijak. Dia jadi malas, dia kata. Wa qa'adat al-a'dha' 'anil ibadah. Wa safa'ul qalb wa riqqatul madrak bihima ladzatul munajati wa ta'assur bidzikri. Dan jadi malas anggota daripada buat ibadah. Maka kebersihan hati dan kehalusan fikiran dengan sebab kedua-duanya lah dapat kesedapan munajat dan memberi berkah dengan sebab zikir itu. Dia kata begitu. Apa dia? Munajat doa. Doa kita kepada Allah dia rasa kacing. Apabila kita jaga makan korang, apa semua korang, doa kita kepada Allah tu dia lebih menyentuh. Itu lah. Kita tengok orang-orang bagus-bagus, imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, dia bila jadi imam, bila dia baca doa, dia sebab jadi apa? Menyentuh dia apa? Kita ni hatta arti Arab ni duk dengar pun tersentuh ya. Boleh juga arti apa pun. Tapi bila dengar imam sebab kita pun hidung kembang keping kita pun dia syok sekali. Itu power. Dia tak tahu macam mana tuan. Dia baca ayat tu bila dia sangkut tu bukan dia lupa, dia tak boleh baca, dia sebab hati dia tu jadi lekat, dia jadi tak boleh keluar suara. Dia faham ayat yang dia baca tu, dia faham. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja Nabi baca, Nabi pernah panggil sahabat suruh baca. Bila sahabat baca, Nabi sebab. Nabi boleh kata dekat dia, cukup. Berhenti dekat tu. Dia kata, Nabi tahan sahabat tu, cukup, berhenti dekat tu. Sahabat beralih tengok dekat Nabi. Kenapa Nabi suruh dia berhenti? Iza dia kata aynahu tazrihan. Air mata mengalir di dua-dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia macam tu. Benda ni semua dalam bahasa Arab dia kata zuq. Zuq ni menyentuh mereka hati. Benda ni semua ni dia terhasil daripada mujahadah kita dan daripada kontrol makan kita. Dia mai benda-benda tu. Kalau orang tabligh dia panggil jazbah. Dia bagi. Jazbah ni kira zuq lah dalam bahasa Arab dia kata zuq. Jazbah ni bahasa apa kata? Hindustan ke Urdu ke apa kata? Jazbah dia kata. Jazbah tu kira tu lah, maksud dia tu lah. Dia main sebab, dia main sedih, dia main nak teriak. Benda tu tuan-tuan, anugerah Tuhan. Bukan semua orang dapat. Kita biasa mata tak nak teriak apa dah ni. Kalangan kita ni mata tak nak teriak lah. Hampir sahabat sedih lagu mana, hampir sahabat lagu mana, dia tak hati teriak. Dan dia rasa dia hero kerana dia tak teriak. Dan Nabi kata apa? Minasyaqaw. Di antara tanda jahat manusia tu apa dia? Tadma'ul ain. Mata dia beku, Nabi kata. Tak pernah terbit air mata takut, tak pernah terbit air mata insaf, tak pernah terbit air mata sedih, tak pernah jatuh air mata. Orang macam ni minasyaqaw. Nabi kata di antara tanda jahat manusia yang pertama tadma'ul ain. Mata tak pernah teriak. Kena tuan-tuan. Nanti tengah-tengah malam sunyi-sunyi pukul 3.30, 4.30 pagi tu sembahyang malam, ingat-ingatkan balik kita punya slack kita punya salah kita punya dosa kita. Ingat balik benda tu, paksa bagi air mata keluar. Paksa. Dia keluar sekali tak parah. Lain kali bila ni dia keluar. Dia kena macam tu. Kerana itu tanda baik seseorang manusia. Nah, wallahu. Lepas ini dia masuk bab majaa la taqaddamu asy-syahra bis-shaum. Dia kata jangan mendahului Ramadan
dengan puasa. So kita akan tengok perbahasan dia nanti. Dia akan main hadis. Orang yang buat puasa Syaban tu, bolehkah puasa Syaban? Bolehkah puasa Syaban? Sedangkan Syaban itu sebelum tibanya Ramadan. Kita akan tengok. Kalau boleh, apa penjelasan dia? Kalau tak boleh, apa hadis dia? Kita akan tengok insya-Allah. Banyak lagi ke depan ni kita akan jumpa tuan-tuan. Lepas tu dia akan main pula tajuk sumu li ru'yah wa aftiru li ru'yah. Dia kata puasalah kamu dengan melihat anak bulan, dan rayalah kamu dengan melihat anak bulan. Dia ada dalam perbincangan ni itu cerita yang kita pakai kaedah hari ini. Kita guna di Malaysia hari ini, guna kaedah dua-dua sekali, ru'yah dan falak. Makna kata teropong anak bulan, teropong juga. Tapi kalau mengikut perkiraan falak, anak bulan memang ada pada kedudukan sekian-sekian. Tapi oleh kerana hari kita teropong tu dia jerubu ke, ataupun hari kita teropong tu pokok hujan ada ke apa kan, maka kerana tu tak nampak. Tapi berdasarkan perkiraan falak, dia ada di situ. Maka kita menggunakan falak. Kita umum kata puasa start bila-bila. Boleh ke tak boleh? Dia ada perbincangan dia. Dan di akhir perbincangan tu dia ada lagi cerita. Kalau sekiranya kita puasa di satu negeri, kemudian kita naik kapal terbang pergi satu negeri yang jauh, negeri itu tak puasa lagi, apa kita nak buat? Ataupun kita duduk di satu negeri yang tak puasa lagi, kita naik kapal terbang pergi turun negeri itu dah puasa dah hari itu. Macam mana pula kita nak buat? Kuih tiaw mi goreng dah balas dah tadi. Turun-turun main kami, kira depan puasa dah. Kita tadi dah makan dah, lebih mana kita nak buat? Nak kena jolok ompong pergi muntah balik ke? Nak kena buat macam mana? Agama ada perbincangan tentang benda ni. Maksudnya jangan ingat agama ni, yang kata Islam ni dia backward, dia ketinggalan di belakang ni. Hadis-hadis Nabi dah bincang benda ni in advance. Awal dulu dah bincang dah. Jadi kita tak mengaji, kita tak tahu apa perbincangan yang ada dalam agama. Kemudian dia main perbincangan tu pula sampai ke peringkat kalau sekiranya kita ni start puasa di negeri kita, kemudian kita pergi di negeri yang puasa lewat hari, dan mereka pula puasa genap 30 hari. Maknanya hari 30, mereka hari 31 kita. Adakah kita nak kena puasa juga sedangkan kita sudah 31 hari kalau kita puasa? Perbincangan itu juga ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Hari ini penting, benda-benda macam ni kita tahu. Kemudian pula dia main pula dekat kita, cerita tentang boleh tak boleh kalau sekiranya kita pergi teropong anak bulan tak nampak. Kemudian kita pakai tanya ahli nujum. Kita pergi tanya ahli nujum, panggil Pak Belalang. Pak Belalang tolong tengok dah anak bulan bercuti ada tak ada. Dia pun duduk teliang tengok dalam mangkuk dia. Dia kata ada pun ni juga tak jauh. Dia kata begitu. Adakah nujum Pak Belalang itu boleh dijadikan alasan untuk kita mula puasa? Ada. Sampai macam tu dia perbincangan pun ada dalam agama ni. Dan lepas tu dia main pula fi karahiyati shaum yaum asy-syak. Tak boleh puasa pada hari syak. Kita akan tengok yang kata hari syak tu apa dia. Hari syak tu apa dia. Kemudian tajuk-tajuk yang menarik-menarik kita tahu. Dan untuk makluman tuan-tuan, bulan depan kira bulan patut-patut akhir dah kuliah. Pasal bulan lagi satu, pertengahan bulan sudah mula puasa. Jadi kalau sekiranya Masjid Jelutong nak lagi kuliah yang akhir tu, kuliah yang akhir tu hari ni kuliah, esok lusa puasa. Dia jadi macam tu. Jadi kalau Masjid Jelutong dah tak mau dah, pasal masing-masing tu wamak dah untuk nak puasa, kita tak ada kuliah untuk bulan 9. Jadi mungkin bulan depan, bulan akhir kita kuliah. Contoh tengok masa berapa punya cepat. Dan abang yang tu rasa macam baru aja puasa. Bulan depan sudah last, bulan lagi sekali sudah start puasa. Macam itulah masa tu jalan. Dan apa yang penting kita diingat tuan-tuan, apa yang penting ialah kita makin dekat dengan tarikh mati kita. Makin dekat. Makin dekat. Tarikh itu tak genjak. Kita yang untuk merapat saja. Dia tetap.
Tarikh itu tetap dah. Tuhan dah abang dah. Dia ni nanti mati berapa hari bulan berapa, tahun berapa, jam berapa, minit, second berapa. Tetap benda tu. Kita duk pergi rapat dah. Kita duk pergi rapat, kita tak tahu. Kata kita duk rapat dengan tarikh mati kita. Dan yang paling kita kesalkan daripada tuan, yang paling kita kesalkan, kita masih lagi duk gelut, duk hambat benda yang kita nak tinggal sebenarnya. Benda yang kita nak bawa pi, amal ibadat kita yang ikhlas, yang Tuhan nak bawa pi, hak tu kita tak gelut. Hak kita nak tinggal, harta benda kita. Hak tu benda yang kita akan tinggal. Hak tu yang kita duk hambat, hak tu yang kita duk gelut. Maka jadilah kita manusia yang sampai hari akhir kita hidup atas dunia, kita tertipu dengan dunia sebenarnya. Ini satu benda tuan-tuan, ambil insaf. Ambil insaf. Kita disuruh buat kerja, disuruh cari rezeki untuk nak sara diri keluarga kita, dan ada lebihan nak buat kebajikan. Itu disuruh. Tapi jangan sampai menjadi hamba dunia. Pasal apa? Benda tu menipu kita, yang kita pasti menyesal di akhirat itu. Nah, mudah-mudahan yang baik itu menjadi manfaat kepada kita semua, yang tak baik menjadi sempadan dan panduan kepada kita semua. Kita tangguhkan dalam tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Doa jari. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم الناجحين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب